kat saya tak boleh tanya soalan. Okey, soalan apa lagi? Adakah tarikh pembayaran gaji dibayar serentak kepada semua pekerja? Bagaimana gaji dibayar di dalam tenaga nasional berhad? Payment method saya tak tahu. Ada tak tahu? Tapi orang tanya soalan-soalan sebab soalan-soalan tu tak perlu. Okey, gaji dalam TMB banyak sontak. Dia tak ada, semua orang dia bayar 6 bulan, setengah bulan. TMB sekali bayar semua sekali, semua staff RM35,000. Tapi dia takluk, kita ada sontak, tapi kita ada kekangan ikut pasar lah. Tapi dia banyak sontak. Kadang-kadang dia bayar 24 bulan sontak, kadang-kadang dia bayar 22 bulan. Tengoklah. Tapi sponsor banyak sontak semua sekali. Tak ada pengecualian. Yang mana yang sebagai pekerja TMB walaupun pekerja kontrak, dia kena tengok apa saya kata payment method. Ya Google lah ni, saya tengok Google lah. Okey, lagi? Bolehkah Tuan memberikan contoh masa apabila Tuan terpaksa mengendalikan isu komunikasi yang sukar dengan ahli pasukan atau pelanggan? Okey, cara kita nak settle dengan staff depend pada you all lah. You all masuk satuan tak? Satuan di Unimed, you Politeknik ada tugas setiap usaha ke apa? Okey, you all buka ChatGPT bila tanya soalan tu. Bila? Okey tak? ChatGPT online. Malam bagi projek zero ni macam. Saya tadi bos saya tanya, ni tari sajuk presentation dengan ChatGPT sudah tak? Ada meeting sebab saya ChatGPT sudah teringat saya buka ada ChatGPT. Nak buat soalan apa ChatGPT? Pembayaran, cara pembayaran. Saya kira setengah nak meeting. Sebab you all malas buka ni. Cara pembayaran gaji di tenaga nasional. Just follow kan. Dia berjawab. Dia okey ada GPT. Okay. Saya tak pakai ChatGPT. Tu dia bawa bukan sekarang ni. Pemindahan wang akaun bank gaji dibebas melalui pemindahan langsung ke akaun pekerja setiap bulan. Ini cara yang paling umum dan mudah. Mari contoh lah, saya tak jawab pun soalan kali orang. Okey. Okey, saya tekan. Soalan lagi cepat. Dah hilang boringnya. Dapat kan? Jawapan saya dapat? Wah, TMB juga menggunakan sistem gaji elektronik di mana pekerja boleh menyemak penyertaan gaji secara dalam talian. Tengok. Saya tak jawab pun soalan. Adakah syarikat ini mempunyai gaji lebih masuk? Saya cakap tadi kan? Okey, bagaimana? Tak jawab kan? Jawab lah. Bagaimanakah Tuan memastikan kerahsiaan dan keselamatan maklumat sensitif? Pundaan. Lepas tu you boleh tengok lah. Lepas tu kerahsiaan tu you faham lah kan? Okay, sensitif ni, kalau sebut kerahsiaan ni, kita sebagai
kita maklumat-maklumat tu dalam dokumen kontrol lah. Kita takkan hebohkan kepada orang yang tak bukan semua. Macam tu lah. Itu Apakah muka ChatGPT. Saya pun first time buka. Dia tak pakai, kemudahan yang ada. Ini soalan tadi soalan nak main tanya T dulu. Baru tanya saya. apakah Kalau dia saya tanya. apakah peluang latihan dan pembangunan yang tersedia untuk kaki tangan? Contoh orang macam orang baru masuk kerja kan, macam kita buat mentoring coaching ke macam tu. Okey, memang kita ada. Maksudnya kita panggil mana yang budak-budak baru kerja kita panggil on job training kan. On job training ni, tahu kan on job training? Tahu tak? Maksudnya dia main, dia duduk, dapat kerja dengan TNB. Pertama kita akan buat on job training. Dia akan belajar tempat ni, dia akan pergi belajar tempat ni sekian-sekian, akan pergi training. Dalam masa sama juga, dia ada satu proses syarikat akan bagi dia panggil mandatory course. Maksudnya Dia akan dalam dia jadi contoh macam saya bila saya pegang dulu exact E12, dia ada course untuk saya. I kena pergi attend course ni, attend course management, customer, dia ajar. dia hantar. Dia ada course-course macam tu lah. So macam exact dia cara label exact punya course, yang bawah cara bawah punya course. Macam saya kena buat problem solving punya course. Macam tu. Bagaimanakah setiap pekerja memohon cuti? Adakah tuan masih menggunakan surat atau Tolong tidak dapat dia. Wah, juga ada macam dia tu ni. Dia dah boleh lah. Pondok ni, lepas you ada depan anak saya, ayah anak saya duduk 2 orang, anak saya tak ada. Semua duduk jejak je lah. Ada. Sistem permohonan cuti dalam talian. TNB menggunakan sistem dalam talian memulai pekerja. Jawab. Gila. kata di dalam syarikat ni dia ada limit tak kata kita ambil cuti ke? Ada. Perlakan cuti pekerja kan? Dalam tenaga mesin. Saya saja follow jawab yang tadi saya tak jawab pun jawapan dah tahu. Betul ke tak ada? Cuti tahunan, pekerja layak dapat cuti tahunan dalam perjalanan. Contohnya pekerja baru mungkin layak untuk 14 hari ya. Tapi dalam PMB dia ada akta dia sendirilah. Macam saya 35 hari. Sebab saya kerja lebih pada 25 tahun. Adalah 50 tahun, 25 tahun. Saya dapat 35 bagi orang yang lama. Tapi yang baru ni mana-mana staff baru dia layak 15 hari. Dia ikut dari segi pengalaman. Lepas tu dah sekarang ni dah follow pakai 15 hari tu lah. Dari sini Kalau emergency pun termasuk dalam 15 hari tu. emergency dah 15 hari tu. Dan dalam TND dia ada satu lagi cuti sakit 90 hari. MC. Dia beri cuti sakit MC 20 hari. Kemudian dia ada cuti lagi, cuti MC masuk ward ada lagi dia punya tu. Dia ada. Hari tak update. Pekerja wanita yang melahirkan anak layak untuk cuti berpantang biasanya selama 60 hari. Tak betul kan? Betul tak? Apa? Cuti bersalin. Berapa hari? Sini dapat 60 hari. Betul tak? 4 bulan, 4 bulan. Firm. Kena firm. Kerajaan declare berapa bulan untuk orang cuti bersalin? 44 hari. Itu buat di pantai tu. Itu 44 hari tu buat di pantai. Bukan salin. Bulan ni cuti bersalin 90 hari. Kerajaan ada declare 90 hari. Tetapi tertakluk kepada
syarikat tau. Macam kita TNB masih lagi patuh pada kerajaan, kita follow semua keluarga. Ada syarikat yang 2 bulan lagi kan, sebab dia bagi kebebasan. Okay. Ada satu. Ada cerita setting. Bahasa Melayu boleh tu. Saya tak jangan jual lagi dia buat ni, dia buat presentation tu. Okay tak? Saya dengar, saya jaga jual. Tanya soalan. Apakah prosedur yang disediakan untuk mengendalikan maklumat sulit? Prosedur yang disediakan untuk mengendalikan maklumat sulit. Prosedur. Itu bawa dokumen ke bawa admin? Sama je. Itu sama macam admin je. Satu tak macam Tak apa lah dengan Saya dengar dia. Okey, soalan. Tadi soalan tu tak jawab lagi. Soalan lain? Bagaimanakah Tuan melatih kaki tangan baru mengenai prosedur pejabat yang ditetapkan? Contoh dengan mengadakan orientasi atau bagi diri panduan pejabat dan sebagainya. Kita dalam tu, pertama itulah saya kata, dia apabila kita masuk kita tak buat kerja. Tetapi kita akan panggil, macam kami TNB ni, dia akan panggil letak pergi khusus lah. Dia akan cerita benda-benda tertentu. Dalam TNB ni, kita terikat dengan keliling, arahan, prosedur. Itu yang menentukan proses kerja dalam TNB. Keliling, arahan, prosedur dan memo biasa lah. Tapi selalunya 3 benda ni yang kita pegang. Contohnya kalau you pegang buat kerja ni, you kena pastikan mematuhi prosedur ni. Contoh, saya kata kalau kata menimbulkan isu-isu HR, dia ada pekeliling HR tu sendiri. So buat kerja kena ikut arahan HR. Contoh, dalam HR dia cerita kita kena cuti 8 sampai 5. Boleh kerja 8 sampai 5. Dan mana-mana kerja yang lebih daripada 5 kena claim overtime. Dalam prosedur dia cerita claim overtime, TMB akan kira macam ni. Itu arahan. Maksudnya arahan saya cuti hari Jumaat kena kerja 8 sampai 5. Dan tertakluk artinya maksudnya saya kena pastikan sebelum pukul 8 balik 8 sampai 5. Itu arahan lah, itu pekeliling. Itu kita jaga semua sekali tu. Bila syarikat besar mudah, syarikat kecil dia jarang buat. Sebab kadang-kadang syarikat kecil atau buruh pun kita follow. Betul tak? Ada syarikat kecil, kalau you office syarikat kecil, tengah buat kerja tak tentu masa kan. Tapi dia banyaklah gaji tu, atau buruh. Contohnya you cuti hari Jumaat Sabtu, you minta dia arahkan datang bekerja, you bayar rate sama ke rate berbeza? Sebab overtime dia banyak berbeza. Kalau ajar besok dia bayar 1.5 overtime kalau kita buat kerja overtime. Tapi kalau kita kerja lain benda tu, ada yang dia bayar kali 3, kos hari kali 3. Tertakluk kepada atau buruh punya pengiraan. Tapi ada setengah kecil tak kira boleh bagi sama. Sebab kita tak pegang pada buruh. Tapi dalam teknik besar kita kena follow ni. Maksudnya you faham, nak jaga tiga kerja dia ada banyak prosedur, pekeliling dan arahan. Okey.
Selang ni selang. Bagaimanakah Tuan mengendalikan panggilan masuk dan mengarahkannya kepada orang atau Okey. pejabatannya sesuai? Kita ada sekarang ni banyak, kalau you all study macam saya masih lagi pakai operator, tapi ada dalam TMB tak pakai operator dah. Macam saya pakai operator pun tahun ni kot, terlepas tak pakai dah. Bila masuk operator jawab, dia akan tanya apa isu, dia akan tak boleh department lah. Dan saya ada di sini kot, kita panggilan masuk ni kita kontrol lah, sebab banyak panggilan masuk through operator. Dan ada certain tu dia ada direct line. Kalau dia tahu ada direct line, macam saya kalau dia tahu saya punya extension, tak perlu lah kan. Tapi sekarang ni dah sampai teknologi, sampai ke pernah telefon yang jawab pakai komputer tu tak? Pernah tanya soalan apa komputer tu jawab. Untuk bahasa Melayu tekan 3. TNB akan kami dah mula implement. So kita dah buat benda tu lah. So kawalannya tu je lah.